Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi meneruskan sesi PTPR kita akan masuk kepada subtopik yang keempat dalam bab 5 iaitu langkah pembentukan Malaysia. Okey, kita lihat dulu langkah-langkah pembentukan Malaysia di mana usul ini telah dibentangkan di Dewan Rakyat pada 16 Oktober 1961 dan telah mendapat sokongan majoriti ahli Dewan. Dan langkah pembentukan Malaysia ini dimulakan dengan siri lawatan yang diadakan oleh pemimpin, kemudian adanya jawatan kuasa setiakawan Malaysia, kemudian referendum Singapura, kemudian diadakan rundingan London yang membawa kepada penubuhan Suruhanjaya Kobot dan pembentukan jawatan kuasa antara kaum. Kita lihat dulu siri lawatan yang diadakan sebelum pembentukan Malaysia, di mana bermula pada Julai 1961, Tengku Abdul Rahman telah mengadakan lawatan ke Sarawak dan Brunei untuk meninjau dan bertemu dengan pemimpin tempatan bagi menerangkan rancangan pembentukan Malaysia. Dan Ogos 1962, Datuk Bandar Abang Haji Mustafa, Temenggung Jugah Anak Baring, Donald Stephen dan Datuk Mustafa Datuk Harun telah mengadakan lawatan untuk meninjau kemajuan di Persekutuan Tanah Melayu. Kemudian pada November 1962, lawatan Tengku Abdul Rahman ke Sarawak dan Sabah. Kemudian ada juga lawatan daripada rombongan Dr. Burhanuddin Al-Helmi dan Ghaffar Babur ke Sarawak dan Sabah. Lawatan ini adalah untuk menunjukkan terdapat kesepakatan dalam kalangan ahli politik di Tanah Melayu untuk menjelaskan gambaran sebenar tentang rancangan Malaysia kepada penduduk di Sarawak dan juga Sabah. Langkah yang kedua iaitu jawatan kuasa setiakawan Malaysia, di mana jawatan kuasa ini telah ditubuhkan ketika persidangan ahli-ahli Parlimen Commonwealth di Singapura pada 23 Julai 1961, dan mesyuarat JSKM ini telah diadakan 4 kali iaitu di Jerseyton, Kuching, Kuala Lumpur dan juga Singapura. Jabatan kuasa ini terdiri daripada pemimpin wakil daripada Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan juga Sabah. Dan jawatan kuasa ini telah dipengerusikan oleh Donald Stephen, dan dalam mesyuarat kedua, jawatan kuasa ini telah membuat keputusan untuk menyokong rancangan Malaysia. Kita lihat apakah tujuan penubuhan jawatan kuasa ini adalah untuk meyakinkan penduduk Sarawak dan Sabah tentang pembentukan Malaysia. Yang kedua adalah untuk menyediakan ruang perbincangan bagi mendapat kata sepakat terhadap pembentukan Malaysia. Yang ketiga, untuk mengumpul pandangan tentang pembentukan Malaysia. Dan yang keempat, untuk menyebarkan maklumat berkaitan dengan Malaysia. Dan yang kelima, memupuk aktiviti penghebahan dan mempercepatkan pembentukan Malaysia. Aktiviti penghebahan seperti mendedahkan perkembangan kemajuan dalam bidang pentadbiran serta projek pembangunan yang telah dilakukan di Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya, langkah yang ketiga iaitu referendum Singapura. Referendum ni maksudnya ialah pungutan suara rakyat berhubung dengan sesuatu dasar politik. Satu referendum telah diadakan di Singapura pada awal bulan September 1962 menyatakan bentuk pilihan Singapura menyertai Malaysia. Keputusan referendum menunjukkan bahawa rakyat Singapura bersetuju untuk bergabung membentuk Malaysia seperti syarat yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu. Dengan adanya keputusan ini membolehkan Singapura menyertai Malaysia. Seterusnya, langkah seterusnya ialah rundingan London, di mana pada November 1961 satu rundingan berhubung dengan pembentukan Malaysia telah diadakan di London. Sebab tu namanya ialah rundingan London. Dan kedua-dua kerajaan telah bersetuju untuk menubuhkan satu Suruhanjaya bagi meninjau reaksi penduduk di Sarawak dan Sabah. Seterusnya,
Suruhanjaya Corbett. Okey, Suruhanjaya Corbett ni adalah hasil daripada Rundingan London yang mana menyatakan tadi Suruhanjaya ditubuhkan. So, Suruhanjaya yang ditubuhkan ialah Suruhanjaya Corbett yang dibentuk secara rasmi pada Januari 1962 yang mengandungi wakil yang dilantik oleh kerajaan British dan juga Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Itu adalah gambar ahli Suruhanjaya Corbett daripada kerajaan British dan juga Persekutuan Tanah Melayu. Dan pengerusi bagi Suruhanjaya Corbett ni ialah Lord Corbett, manakala ahlinya terdiri pada Sir Anthony Abel, Sir David Watterson, Muhammad Ghazali Syafi'i dan Wong Pao Ni. Suruhanjaya ini telah melawat 35 pusat lawatan, 20 lawatan di Sarawak dan 15 di Sabah. Menjelang Jun 1962, Suruhanjaya Corbett ini telah menyerahkan laporan kepada kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, kita lihat apakah laporan daripada Suruhanjaya Corbett ini, di mana 2/3 penduduk menyokong pembentukan Malaysia dan mengesyorkan agar Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dijadikan sebagai asas Perlembagaan Persekutuan yang baru. Okay. Dalam laporan Suruhanjaya Corbett ini juga mencadangkan kuasa autonomi dan jaminan khas diberikan kepada Sarawak dan juga Sabah yang tidak boleh dipinda atau dibatalkan oleh Kerajaan Persekutuan tanpa mendapat persetujuan daripada kerajaan negeri berkenaan. Okey, seterusnya langkah yang terakhir iaitu Jawatan Kuasa Antara Kaum di mana ditubuhkan pada Ogos 1962 yang diwakili oleh kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak dan juga Sabah. Okey, tujuan penubuhan Jawatan Kuasa Antara Kaum ini adalah untuk merangka perlembagaan dan membentuk keperluan melindungi kepentingan Sarawak dan juga Sabah. Jawatan kuasa ini telah dipengerusikan oleh Lord Lansdowne iaitu Menteri Tanah Jajahan dan timbalan pengerusi ialah Tun Abdul Razak Husin. Kita dapat juga wakil daripada Sarawak dan wakil daripada Sabah. Jawatan kuasa ini mempunyai 5 jawatan kuasa kecil iaitu perlembagaan, kewangan, perkhidmatan awam, perundangan dan kehakiman dan yang terakhir organisasi jabatan. Dan jawatan kuasa ini telah mengadakan mesyuarat bagi kali pertama di Jerseyton ataupun sekarang ini dikenali sebagai Kota Kinabalu di Sabah pada 30 Ogos 1962 dan mesyuarat terakhir diadakan di Kuala Lumpur pada September 1962. Okey, dan jabatan kuasa ini juga telah menyusulkan 18 perkara bagi Sarawak dan 20 perkara bagi Sabah. Okey. Antara perkara yang menjadi teras utama dalam perlembagaan termasuklah agama Islam, ialah agama Persekutuan Malaysia, tetapi dikecualikan untuk Sarawak dan juga Sabah. Okey, yang kedua ialah bahasa Melayu yang menjadi bahasa rasmi Persekutuan Malaysia, tetapi bahasa Inggeris juga digunakan sebagai bahasa rasmi di Sarawak dan Sabah. Okey, yang ketiga, sistem pendidikan dikekalkan di bawah kawalan Kerajaan Persekutuan kecuali di Sarawak dan Sabah yang dikekalkan di bawah kawalan kerajaan negeri sehingga Majlis Negeri membuat pindaan. Yang keempat, Parlimen Malaysia di mana 24 kerusi hendaklah diperuntukkan kepada Sarawak, 16 kerusi kepada Sabah dan 15 kerusi kepada Singapura. Yang kelima, kuasa imigresen terletak di bawah Kerajaan Persekutuan, tetapi untuk Sarawak dan Sabah diberi kuasa tersendiri untuk mengendalikan hal ehwal imigresen. Okey, sebagai kesimpulannya, semua pihak langkah ini melibatkan semua pihak sama ada pemimpin maupun rakyat, dan sikap toleransi yang ditunjukkan perlu diamalkan oleh generasi muda bagi menjamin kesejahteraan
negara. So, nilai yang boleh kita contohi dalam pembentukan Malaysia ini ialah sikap toleransi yang ditunjukkan. Okey, seterusnya ini adalah latihan struktur untuk minggu ini. Soal ada 10 markah. Okey, jawab dulu dan nanti kita akan bincangkan dalam sesi Google Meet yang akan datang. Okey, untuk penjelasan seterusnya kita akan buat semasa sesi bersemuka apabila buka sekolah nanti. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.